Okey, sepanjang pembelajaran pada hari ini, saya nak semua orang boleh-boleh berada di depan telefon ataupun peranti masing-masing. Jangan pergi ke mana-mana. Sebab tanda kata kalau kamu terlepas ataupun ketinggalan pelajaran pada hari ini, habislah. Okey, baik, sebelum kita mula, mari kita sama baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, dah bersedia ke belum nak belajar? Okey, kalau dah bersedia bagus. Jadi tajuk kita pada hari ini, boleh nampak tak apa yang saya tunjukkan? Cuba baca tajuk kat atas tu. Yes, peratus dalam kehidupan seharian. Okey. Peratus. Sebelum kita pergi jauh-jauh, peratus tu apa? Pernah nampak tak peratus ni kat mana? Woi Zaid, pernah nampak peratus ni kat mana? Kejap. Kejap. Oh, nak Google ke apa? Bagi saya contoh kat mana peratus tu. Kat mana kamu pernah nampak peratus? Kat mana Zaid? Tengah mandi ke? Aduh Zaid, peratus pun takkan tak tahu kat mana. Aduh hai. Peratus kat mana kamu nampaknya? Di mana? Di mana? Di manakah peratus itu? Aduh hai. Okeylah ya Zaid, kalau saya tunggu lama-lama nanti boleh sampai isyak ya. Okey, peratus tu kalau kamu ingat balik, peratus tu yang kamu boleh nampak adalah pertama dalam mana? Ujian. Dalam ujian tu contoh ya, markah Zaid matematik 85. Lepas tu dia ada simbol tu. Bulat, palang, bulat. Okey, itu adalah simbol peratus. Ni ada ke tidak ni? Dengar tak ni? Okey. Okey, itu adalah simbol peratus ni yang saya kuningkan ni, 85% ya. Kemudian lagi kat mana? Di TF. Yang. Lagi kat mana? Kedai mana? Okey, dekat kedai-kedai ni dia akan bagi biasanya peratus diskaun. Contoh 20% potongan. Okey, potongan harga. Okey. 20% ni berapa je, tak payah nak fikir sangat berapa. Okey. Mesti dalam kepala kamu tanya 20% ni apa ni? Berapa nilainya? RM20 ke? 85% tu RM85 ke? Ke 85 je betul? Okey, 20% ni sebenarnya satu nombor nak menunjukkan bahawa keadaan jumlah tersebutlah. Okey. Peratus ni berapa nilai yang paling besar sekali? Okey, saya padam balik Sebenarnya nilai peratus ni taklah sampai 100 sahaja. Dia boleh lebih daripada 100. Tapi biasanya untuk keseluruhan contoh ini bulatan. Kalau saya lorikkan semua ni, saya warnakan semua ni, okey, nilainya bersamaan dengan 100%. Okey. Ujian matematik, Zaid jawab betul semua ya. Jadi kalau betul semua, markahnya adalah 100%. Okey, ada orang baru nak masuk itulah. Orang kata pukul 8 tak dengar Syahmi ya.
Syahmi ni di kelas pun lambat, dia dalam Google Meet pun lambat juga ya. Itulah. Okey. Ujian 100%. Selain daripada itu, apakah nak menunjukkan 100%? Makan kek, semua kek tu dihidangkan. Secret recipe, satu bulatan tu. Makan semua 100%. Okey. Zaid ada tanam pokok pisang. Pokok pisangnya mati, satu kebun tu mati. Jadi berapakah jumlah yang mati? 100% pokok pisangnya mati. Itu dia. Contoh dalam cerita drama. 100% mencintaimu. Apa maksudnya? Fatin Amirah, apa maksudnya? 100% mencintaimu. Dah hilang dah. Oh, Fatin. Mencintaimu. Apakah maksudnya 100% mencintaimu? Apa maksudnya? Apakah maksud 100% mencintaimu? Fatin Amirah, tolong jawab. Ada ke tidak tu? Apa maksudnya? Okey, Dania Zara, apakah maksud 100% mencintaimu? Tajuk drama 100% mencintaimu, apakah maksudnya? Dania Zara ada tak? Oi. Apa dia? Tengah makan nasi lemak ke? Takkan nak tahu 100% mencintaimu. Saya ulang balik. Ni. Kalau ujian tu dijawab betul semua, peratusnya adalah 100%. Okey, kalau dia mencintai diri orang lain 100% tu apa maksudnya? Maksudnya dia mencintai sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Itulah dia maksud mencintaimu 100%. Okey. Aduh, hai korang ni, itu pun dah tak ingat ya. Lama sangat cuti ke ya? Tu tak ingat. Okey. Saya padam dulu. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi kepada sesi ulang kaji terlebih dahulu. Ulang kaji tentang tajuk peratus dalam kehidupan seharian. Okey. Baca, tolong baca tu. Siapa tadi? Syukur Azam, baca kan apa yang kamu nampak sekarang tu. Ayat tu. Ada 100 biji buah oren. 2 per Pada buah oren tersebut dah rosak. Yang telah rosak. Okey. Adam Daniel, cuba baca balik. Ada 100 biji buah oren. Daripada buah oren telah rosak. Biji oren yang telah rosak. Okey, baik. Selepas kita baca soalan ini soalan mudah, soalan darjah 5, darjah 4 ni. Okey, saya nak tanya seterusnya. Zarfan, ada ke tidak? Oh, Zarfan. Ni kalau tak menyahut ni saya reject aja. Ada. Buat apa? Makan donat. Makan kuih donat ke? Dengan sarapan. Okey, baik. Ali ada 100 biji buah oren. Cara nak selesaikan, yang pertama kita kena cari jumlah keseluruhan dulu. Kita kena tahu ni 100 biji buah oren ni, korang tengok ni. Okey, ni adalah nilai keseluruhan. Cari dulu nilai keseluruhan. Okey, kita dah ada 100. Okey, 100. Bukan 100% lah, 100 lah. Ikutlah soalan. Kalau dia kata 50 ke 200 ke, juta ke, ya, 1.5 bilion ke, ikutlah. Kemudian dia kata 2/5 daripada ni, nampak ni pecahan ni, 2/5 ni, 2/5 ni, 2/5 daripada ni apa?
Oi, daripada ni apa? Kalau dalam simbol matematik dia apa? Daripada ni. Ha, Zaid? Kali ya. Kali mutu. Nama kawan Zaid di ni Ulu Bernam. Seorang pelajar India Kali mutu. Tak tahulah. Mungkin ya. Okey, kali pun betul, darab pun betul. Okey, ni darab. Okey, kali pun boleh. 2/5 daripada buah oren tersebut. Ni buah oren tersebut ni yang mana? Buah orennya mana yang dalam peti sejuk tu ke? Bukan. 100 biji itulah. 100 biji buah oren tersebut. Okey, dia kata telah rosak. Soalan ni tanya berapakah biji yang telah rosak. Jadi kamu kena kira 2/5. Tulis balik elok-elok macam tu. Kali atau darab 100. Macam ni. Sekejap lagi buat macam ni. Kau jangan salah buat pula. Kemudian kita selesaikan. Okey, nak mudah kita buat ni 5 dengan 100 dulu. Macam mana nak buat? Selesaikan. Jangan kau darab pula. Dia bahagi kan. Jadi 100 bahagi 5. Jawapannya adalah RM100 bahagi 5 orang. Seorang akan dapat 20. RM20 ni operasi bahaginya. Okey, 20. Potongkan 100, tukarkan nilainya 20. 5 tu potong, jadikan dia 1. Macam tu. Kemudian bila kamu dah selesaikan bawah ni jadi 1, senanglah kerja. Tinggal 2 darab 20 bersamaan dengan 40 biji yang rosak. Inilah dia. 40 biji yang rosak. Tengok pada soalan. Ini soalan yang mudah saja. Simple. Boleh faham, Zaid? Oi. Faham tak? Boleh. Kau jangan main game pula, Zaid. Saya dengar bunyi loceng tu. Apa hal tu? Orang jual aiskrim kat rumah ke? Ikut Covid ni. Kalisha dia? Ke ayahnya yang sedang online? Okey. Saya risau ayahnya yang sedang belajar. Nanti ayahnya yang makin pandai. Okey, yang ni boleh faham tidak cara nak buatnya? Faham. Okey, faham. Bagus. Kau faham-faham. Lepas tu nanti saya bagi latihan. Kau tak boleh nak buat. Tengok-tengok tulisan orang lain pula. Macam Najah 4 tu. Rupanya bila ditanya, abang dia buat. Sedih. Kita pergi kepada soalan ulang kaji yang kedua. Okey. Rafiq Daniel, baca. Ada 2 biji buah oren. Kemudian 10 daripada buah oren tersebut telah rosak. okey, kemudian Biji oren yang masih elok. okey. Rafiq, dia nak buah yang rosak ke buah yang elok? Buah yang elok. Okey, dia nak buah yang elok. Soalan nombor 1 tadi dia bagi soalan dia nak buah yang rosak kan. Sekarang ni dia nak buah yang elok. Jadi mudah aja. Tengok sini dia ada jumlah 200. Sini ada 3/10 daripada ni darab buah oren tersebut. Buah oren berapa? 200. Tulis balik 3/10 darab 200. Selesaikan yang saya kuningkan ni. 10 dengan 200 ni. 200 bahagi 10 berapa? Tak payahlah buat bahagi. Jadi potongkan sifar je. Sifar potong. Jadi tinggal 3 darab 20. Jawapan ni berapa? 3 ni darab 2 berapa? 3 kali 2, 6. Letak sifar ni balik. Sifar 60. 60 ni apa? Buah yang rosak ke buah yang elok? Fatin Amirah. Okey, 60 ini adalah buah yang rosak. Okey. Soalan dia tanya ni, berapakah biji oren yang masih elok?
Sudah. Kita kira yang rosak dengan yang elok. Macam mana? Siapa tahu cara dia? Okey. Kamu kena teruskan pengiraan. 200 ni adalah nilai semua oren. Okey. Ini nilai semua. Kemudian tolak 60. Sebab kita tak nak yang rosak tu, kita nak yang elok. Jadi tolakkan 60, kita akan dapat nilai 140 yang masih elok ni, elok. Ni rosak. Ni jumlah. Jumlah semua tolak yang rosak, dapatlah nilai ataupun buah yang elok. Yang ni mudah je. Ni ulang kaji je. Okey. Ini adalah buah yang elok. Setakat ni masih faham ke ataupun dah hilang ke mana dah? Aina Bila, faham tidak? Faham. Aina Umarah? Hilang dah Aina Umarah. Berbasuh baju ke apa? Oh, Aina Umarah. Tak dengar suaranya. Kamu guna apa tu? Telefon ke apa? Telefon? Kenapa tak dengar sangat suaranya? Tenggelam sangat tu. Pakai earphone. Okey, pakai earphone. Pastikan yang mikrofon tu berada dekat dengan mulut ya. Jangan jauh sangat. Kalau nak bercakap lah. Kalau tak nak bercakap, janganlah dekat-dekat. Okey, kita pergi pada soalan yang tahun 6 punya. Soalan ini berada dalam buku teks. Okey. Aina Bila baca. Soalan ni. Mana Aina Bilanya? Oh, Aina Bila. Yang dijawab salah oleh Basanti. Okey, terima kasih kerana baca. Saya bacakannya. Dalam satu ujian, Basanti ni ataupun nama lainnya ialah Zaid mendapat markah 85%. Okey. Ni Basanti. Markah dia ialah 85%. 85% ni maksudnya 85 soalan betul ke? Itu ke maksudnya? Tak, 85% ni adalah nombor nak nunjuk macam nisbah lah. Macam simbol. Macam simbol kepada jumlah markah yang didapat. Okey, 85% tu A lah. Okey, kita baca soalan yang kedua pula. Basanti terdapat 60 soalan dalam ujian tersebut. Maknanya dalam 60 soalan Basanti jawab 60 soalan tu. Kalau betul semua 100% kan. Okey, 60 soalan. Kalau betul semua, kalau betul semua, nilainya berapa? Falisha? Ya. Okey, Basanti jawab 60 soalan. Kalau betul semua, berapa peratusnya? Ingat balik yang mula-mula tadi apa? Kalau betul semua, berapa dia dapat patutnya? Berapakah peratusnya? Berapa peratus dia kalau dia betul semua? Tak tahu. 100%. 100%. Okey, kena ingat dalam kepala. Apa-apa benda, semua benda, kalau dia menunjukkan keseluruhan benda, 100%. Okey. Rumah saya, contohlah ya. Sekolah saya terbakar keseluruhannya. Jadi, sekolah saya 100% terbakar. Contohlah ya. Kebun pokok pisang di kebun saya 100% dimakan bieba. Maksudnya habis semua pokok pisang, tak ada satu pun hidup.
Jadi macam soalan ni 60 soalan, kalau dijawab betul semua 100%. Betul semua. Tapi sekarang ni si Vasanti ni dapat berapa peratus? Vasanti dapat berapa peratus? 85. Zarfan, soalannya 85% ni Vasanti tu jawab betul semua ke? Mana Zarfan ni? Oh, Zarfan. 85% yang Vasanti jawab ni, adakah dia jawab betul semua? Tak. Maknanya dia ada salah kan? Berapa yang salah tu agak-agak? Berapa persen salah tu? Berapa peratus yang salah? 85% ni betul. Yang saya tulis tu, yang warna biru tu betul. Jadi kalau yang salah, berapa peratus yang salah? Berapa yang salah? Berapa? Okey, jawapannya ialah 15%. Macam mana saya dapat 15%? Macam mana saya dapat 15% yang salah ni? Tolak. Ni, yang saya kuningkan yang nampak ni 100%. 100% ni betul semua. Sekarang ni Vasanti betul 85 je. Jadi yang salahnya ialah 15%. Okey. Yang ni belum jawab soalan lagi tau. Ini baru nak panaskan enjin saja. Panaskan enjinnya. Baru nak faham sikit-sikit. Okey. Saya ulang balik. Vasanti betul 85% sahaja. Jadi yang salahnya ialah 15%. Okey. Kalau betul semua, Vasanti tu jawab 100%. Sekarang ni dalam soalan ni, dia bagi tahu, okey. Vasanti jawab soalan ni, sekejap saya padam dulu. Alamak, hilang pula dah. Dalam cerita ni sekarang, Vasanti jawab 85% je betul. Jadi macam mana nak kira? Berapa soalankah yang dijawab oleh Vasanti ni? Berapa soalan yang dijawab oleh Vasanti? 85% ke jawapan dia? Okey, bukan. Jadi 85% ni kamu kena cari berapakah jumlah soalannya dengan cara 85% tu kamu tukar dulu kepada bentuk pecahan 85/100. Kemudian kamu kena darab berapa? 60 soalan. Okey, 85% daripada 60 soalan. Dah dapat tu kamu kena selesaikan 100 dengan 60 dulu. Bagi mudah. Buangkan sifar 1, 2. Dah buang. Okey, buang. Hitam habis, tak nampak dah. Jadi tinggal 85 darab 6 bahagi 10. Okey. Teruskan lagi. Nak buat macam mana ni? Kamu buat 85 ni, 85 darab dengan 6. Jadi 85 darab 6, 5 darab 6, 30. 8 kali 6, 48, 49, 50, 51. 510. Jadi 510 bukan jawapan dia. Kamu tertinggal nombor 10 ni. 10 ni letak bawah. Per 10. Okey, 510 bahagi 10. Nampak tak sifar kat tepi tu? Potongkan sifar-sifar. Jadi jawapannya tinggal 51. Okey, dapat jawapan 51. Nampak tak? 51 soalan sahaja yang betul. Okey. Yang betul. Jadi 51. Vasanti jawab 51 soalan. Dapat betul. Okey. Jadi bila cikgu tu semak, jadi markah dia 85%. Okey, saya ulang balik.
Tak payah ulang. Ah. Yang dijawab salah. Ah. Ah, okey. Bagus. Soalan kata, berapa soalan yang dijawab salah ni dijawab salah oleh Wasanti. Okey. Jadi kita dah tahu dengan menggunakan maklumat yang saya bagi tadi, ya. Kita dah kira kan berapa yang salah kan? Berapa yang betul kan? Okey, sekejap saya tulis ya. Saya padam ni. Saya buat ke tepi ni. Okey. Jadi Wasanti jawab ni, Wasanti. Okey. Yang betul berapa soalan dijawab? Betul 51. Jadi yang salahnya berapa? Kena buat macam mana? Jadi yang salah nak cari ya? 60 tolak 51. Okey. Sebab 60 tu adalah keseluruhan. 60 ni semua soalan, tolakkan yang betul, kita akan dapat yang salah. 60 tolak 51. Jadi yang berapa jawapan yang salah? Jawapan Wasanti yang salah ialah 9. Okey. Inilah jawapan dia. 9 sahaja soalan yang Wasanti jawab salah. Okey. Boleh? Boleh tak? Okey. Saya ulang balik. 85%. Okey. Tengok pada gambar tu 85 itu adalah yang dijawab betul. Sekarang soalan dijawab 85, kamu tukarkan kepada peratus, 85/100, darab 60, potongkan sifar. Okey, kamu perlu selesaikan 85 darab dengan 6, dapat jawapan 510 bahagi 10, dapat jawapan 51. Okey. Kemudian dia nak soalan yang salah, 51 yang betul, jadi 60 tolak 51 dapat jawapan 9. Kita ini baru kaedah ni. Baru kaedah 1. Siapa tahu kaedah kedua? Zaid, kau tahu tak kaedah kedua? Zaid, kau tahu tak? Dah tidur dah ya. Bagus. Okey, kaedah keduanya, kalau kamu tengok pada slide yang mula-mula kita tengok tadi tu, ni gambar ni, kan Wasanti jawab 85% betul kan? Dan 15% tu salah. Jadi dengan menggunakan nilai yang ini, 15% ni. Jadi kalau kamu gunakan nilai 15%, 15/100 darab 60, kita akan dapat jawapannya berapa? Dapatlah 9 soalan. Okey. Sama je nilainya. Okey. Jadi tak payah susah-susah, buat yang ini dulu. Okey, kira kemudian tolak. Guna kaedah yang pertama. Kaedah kedua tu nanti pening. Boleh faham tidak ni? Dania Zara jawab. Faham Dania Zara? Dania Zara. Dania Zara. Dania Zara. Hilang dah. Rafiq? Ada pun. Rafiq ada Rafiq? Ada. Jangan tidur Rafiq, jangan main game pula. Matematiknya ada Google Meet ni. Okey. Seterusnya pula. Kita bagi kepada soalan yang kedua. Okey. Yang ni baru lain sikit. Cuba baca soalan ni Aina Umairah. Akmal menjawab 78 daripada 50 soalan dengan betul. Berapatkah markah Akmal? Dalam ujian matematik, Akmal ni jawab 35% daripada 50 soalan yang betul. Okey, dia jawab betul 38. Dia jawab 38 yang betul.
38 je betul. Okey. Jadi berapa peratus markah akmal? Ini nak buat macam mana? Alah, mudah aja. Kau tulis balik macam ni, 38 per 50 darab berapa? 100 peratus. Macam ni lah cikgu-cikgu kira markah untuk semua orang murid dalam kelas. Inilah dia guna benda ni. Nak dapatkan peratus. Kenapa gagal, kenapa lulus? Inilah dia 100%. Mesti darab 100%. Sebab pada soalan ni ditulis berapa peratuskah. Ini penting ni. Dalam UPSR ni penting. Peratuskah. Bila peratuskah mesti dah darab 100%. Kau jangan buat benda lain. Ini adalah bentuk dia. 38 per 50 darab 100%. Jadi selesaikan. Okey, selesaikan dengan potong sifar satu sini. Potong sifar sini. Kemudian buat apa pula? Ni. Apa pula 38 nak 100-nya? Okey, saya ulang balik lah. Ni. Yang saya kuningkan ni, selesaikan dulu. 100 bahagi 50. 100 bahagi 50. Jawapan dia RM100 bahagi 50. Jawapannya adalah 2 kali 5, 100. Ni saya kirakan dah. Jadi, potongkan nilai 100 tu. Potong 100 gantikan dengan 2. 50 tu potong ganti dengan 1. Jadi, kita dah ada jawapan 38 darab 2. Jawapan dia berapa? Kalau tak tahu, buat bentuk lazim kat tepi ni. 38 darab 2. 2 kali 8, 16 naik 1. 3 kali 2, 6 tambah 1 tu 7. Jadi jawapannya adalah 76. Mesti letak simbol peratus sebab dia peratus. Soalan minta berapa peratus. Jadi markah akmal untuk soalan yang dijawab betul ni ialah 76%. Boleh? Boleh ke tidak? Ada Nazara? Boleh. Okey. Saya ulang balik. Kau tengok pada gambar tu. 38 per 50 darab 100%. Okey. Kenapa 100%? Sebab soalan minta peratus. Berapa peratus? Jadi kena darab 100. Kemudian selesaikan 50 dengan 100 tu. Kamu bahagikan 50 bahagi 100. 100 bahagi 50. Kamu akan dapat jawab. Kamu akan dapat jawapan 2. Okey. Potongkan 100 tu gantikan dengan nilai 2. 50 tu tuliskan 1. Kemudian sambung pengiraan. 38 darab dengan 2. Sama dengan buat pengiraan darab kat sebelah. 2/8 darab 2 bersama dengan 76. Jadi tulis 76 dan tuliskan simbol peratus. 76%. Selesai. Okey. Ulangan. Okey. Video yang saya mengajar sekarang ni saya rakam. Nanti kalau tak tahu apa tu, tak ingat langkah seterusnya, kau tengok dalam YouTube. Okey. Kalau tak ingat juga, tanya mak ayah dulu. Kalau mak ayah tak tahu nak jawab, tanya saya. Nak terus tanya saya terus pun tak apa. Tak ada masalah. Kita pergi pada soalan yang kedua pula. Yang tadi dia dapat berapa? 76% ya. Ni. A ni berapakah peratus akmal? Jawapan dia 76 ni saya tulis dah. 76%. Kita pergi kepada soalan yang B pula ni. Ni. Soalan ni pula soalan ni. Okey. Soalannya saya nak minta Nur Madiha, tak saya sebut pun namanya. Siti Nur Madiha ke? Tolong bacakan B tu. Akmal ini mendapat markah 90%. Berapa lagikah soalan yang perlu dijawab dengan betul? Okey, baik. Akmal ni merupakan seorang murid yang bagus ya. Dia nak dapatkan 90 markah. Berapa lagi soalan yang dia perlu jawab dengan betul?
Macam sebelum ni kalau kamu tengok balik soalan, Akmal jawab 38 betul. 38 betul. Markah dia berapa? 76%. Kan? Ni saya tulis ni. 38 markah betul, dia dapat 76%. Sekarang ni Akmal nak dapat 90 markah. Kamu rasa jumlah yang betul tu kena banyak ke kena sikit? Banyak. Kenalah banyak. Banyak tu berapa? Tak tahu kan? Tak tahu. Saya pun tak tahu berapa jumlah soalan yang dia kena jawab. Sama ada 39 ke, 40 ke ataupun seterusnya. Saya pun tak tahu. Jadi nak dapatkan nilai yang cikgu tandakan X ni, kamu kena buat pengiraan. Macam mana cara dia? Gunakanlah nilai 90% ni. 90% tu kamu tukarkan 90 per 100. Kamu darabkan dengan 50 soalan yang betulnya. Jumlah soalan tu. Jumlah semua soalan. Jadi semua soalan ialah 50. Okey, jumlah semua soalan. Jadi selesaikan 100 dengan 50 dulu. Potong kan? Sifar potong 1, potong 2. Okey. Kemudian 90 dengan 100 ni, 90 dengan 10 ni boleh potong yang saya bulatkan ni. Potongkan nilai sifar dia. Sifar bawah potong, atas potong. Jadi tinggal berapa? Tinggal 9 darab 5 sahaja. 9 darab 5 berapa? Zaid, 9 darab 5. Tekan kalkulator cepat. Oh Zaid. Main luha ke? Oi. Zahid pula Zahid. Kau gimana? Yo. 9 darab 5 berapa? Kau main game ya? 45. Kau tengah cari tadi ya. 9 kali 5 bersama dengan 45 soalan yang betul. Okey. Jadi kalau si Akmal ni nak dapat markah 90, dia kena jawab berapa yang dalam kotak ni? Dia kena jawab betul berapa? 45 soalan barulah. Ni yang saya gunakan dalam kotak ni. 45 soalan barulah dia dapat 90 markah. Okey, soalan dia tanya, berapa lagikah soalan yang perlu jawab dengan betul? Sekarang ni Akmal dapat 38. Nak pergi 45 berapa? 38 nak pergi 45. Jadi sama ada engkau buat kaedah kanak-kanak pun boleh. Sama macam ni pun boleh. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ataupun 45 ni pun boleh juga. Dengan caranya adalah kira berapa jumlah yang betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan lagi kan. Dia kena jawab 7 soalan lagi yang betul barulah dia dapat 90%. Ini cara kanak-kanak ni. Kita tak nak lah. Ataupun dengan cara matematiknya ialah berapa? Tolak. Okey, terima kasih. 45 markah 90 tu tolak dengan 38, kamu akan dapat tu 7 lagi yang kena jawab. Ni yang saya awankan ni. 7 soalan lagi yang perlu dijawab dengan betul. Okey. Tak faham? Faham tidak? Kalau tak faham saya ulang sekali lagi. Okey. Okey, kita baca soalan B tu. Tengok balik ulang tayang yang saya tunjukkan ni. Tuliskan semula ni 38 ni yang betul. Markah dia 76. Okey, 38. Macam mana dia nak dapatkan 90 markah? Mestilah dia jawab lagi banyak yang betul. Jadi cara pengiraannya gunakan nilai 90 tu. 90 per 100 kamu darabkan dengan semua soalan. Ambil balik 50. Jangan ambil 38 sebab 38 tu nilai
Nilai lain tu nilai yang betul. Kita nak nilai semua. Darab 50. Selesaikan 100 dengan 50. Potongkan sifar kat ujung tu. Okey, ni saya ulang balik. Potong sifar. Kemudian selesaikan 90 dengan 10. Potong sifar dia pula. Tinggallah 9 darab 5. Jawapan dia 45 yang betul. Nak dapat berapa lagi yang perlu dijawab betul? Kena buat kaedah tolak 45 tolak 38. Jadi dia kena jawab 7 soalan lagi dengan betul. Okey. Kira tu. Dia matematik ni kena banyak contoh. Kalau setakat 1-2 contoh tak jadi apa. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ni saya ambil daripada buku teks semua ada, buku latihan semua ada. Sekarang dah pukul 8.45 dah. Okey, seterusnya soalan terakhir lah daripada saya. Saya nak Zarfan baca. Oh, Zarfan. Baca. Nama mempunyai 680 orang bekerja. Pada pekerja tersebut nilai lelaki. Okey. Terima kasih. Dalam sebuah kilang ni, kilang. Okey, kilang. Kalau tak tahu, kita lukiskan gambar kilang. Ni kilang. Tak payah lukis susah-susah lah kilang. Lukislah kilang tepi tu ada asap. Okey. Matematik ni kalau nak hilang tension lukis. Sebuah kilang mempunyai 680 orang pekerja. Okey, 680 ni apa maksudnya? Nilai semua. Yang ni penting ni. Kalau nilai semua ni kita dah tahu dah mesti darab berapa. Okey, ataupun per berapa. Okey. Kemudian dia kata apa? 35% daripada pekerja tersebut ialah lelaki. Maknanya lelaki ialah 35%. Bukan 35 orang tau. 35%. Jadi perempuan ni berapa? Perempuan ni berapa? Oi, berapakah nilai perempuan? Dalam kilang dia ada 680 orang. Orang tau. Perempuan berapa peratus? Jadi kena buat penolakan iaitu 100 tolak 35 berapa? 65%. Macam ni cikgu dapat 65 ni caranya 100% tolak dengan lelaki tadi. Okey. Ada yang pondan ke kerja kat kilang tu? Ada. Setakat ni yang diiktiraf jantina adalah lelaki dengan perempuan saja. Yang pondan tu kalau yang iktiraf tu orang kata orang gila lah ya. Ada siapa sini nak jadi pondan? Ada? Jangan ya. Okey. Jadi soalan ni dia kata, berapakah bilangan pekerja lelaki dalam kilang tersebut? Dia nak lelaki, pekerja lelaki. Bilangan ni soalan dia nak bilangan yang saya bulatkan ni. Bilangan. Bukan peratusan tau. Bilangan. Jadi nak dapatkan bilangan mudah saja. Okey. Tak muat pula buat dekat mana ni. Okey, buat ke sebelah dia lah. Nak dapatkan bilangan pekerja lelaki. Bilangan bilangan. Alamak. Bilangan lelaki. Caranya adalah menggunakan peratus lelaki iaitu ni 35% ni. 35. Ambil 35 tu. 35 jadikan dalam pecahan 35/100. Darab dengan yang ni nilai semua ni 680. Okey. Potongkan sifar ujung. Okey. Dah tak ada nak potong, darabkan 35 darab dengan 68 ni. 35 darab 68 berapa? Tahu? Okey. Calculator Saya pun malas nak kira sebab ruang sempit. Jadi 35 darab 68 jawapannya ialah 2380.
Jadi jawapan 2 alamak. 2380 per 10. Okay. Potongkan hujung kat belakang sifar tu. Jadi jawapannya ialah 238 orang yang lelaki. Dapatlah nilai tersebut. Jadi dalam kilang ni nilai lelaki adalah sebanyak 238. Ni saya tulis kat luar. Kat bawah dia lah 238 orang. Okey. Ulang balik. Tengok balik slide ni. Saya buat ulangan. Dalam sebuah kilang, ni kilang, dia ada ni nilai semua orang dalam kilang tersebut ialah 680. Kemudian 35% daripada pekerja tersebut ialah lelaki. Lelaki 35%, bukan 35 orang. Kemudian perempuannya ialah baki dia, iaitu 100 tolak 35. Dapatlah jawapan dia ialah 65%. Tu caranya dia dah. Bila dah dapat 65%, tengok pada soalan, berapakah bilangan pekerja lelaki? Oh, dia nak lelaki. Jadi lelaki itu adalah 35%. Jadi gunakan nilai 35% tu. 35/100 darab dengan semua orang 68 sifar tu, potong-potong. Kemudian 35 darab 68, gunakan, tak payah guna kalkulator. Kamu kena kira sendiri sebab saya nak tengok cara pengiraan tu. Nak semak boleh. Kau jangan terus-terus tulis je jawapan. 35 darab 68 lah 238 sifar. Per 10, potongkan sifar kat ujung, dapat jawapan 238. Ini adalah pekerja lelaki. Baik. Okey, boleh? Apa tu? Aina Umarah, faham? Faham. Soalan yang kedua pula B. Okey. Soalan yang sama, kita A dah selesai. A dah selesai dah. Ni saya tandakan right ni dah selesai. Jawapannya 238 kan? 238. Soalan B pula ialah dia tanya, berapakah bilangan pekerja perempuan? Perempuan. Alah, mudah aja. Ni perempuan. Perempuan tadi berapa? 65%. Kamu nak kena kira ke 65% tu? Nak kira boleh, tak kira pun boleh. Kalau kamu kira lambat. Kalau tak kira, cepat sikit. Ada satu kaedah iaitu nilai semua orang. Semua tolak dengan lelaki. Maksudnya lelaki tu apa? Tolak. Dalam kilang tu kita buang orang lelaki dalam kilang tu. Buang yang lelaki, tinggallah yang perempuan. Okey. Tak ada pondan ya. Buang. Jadi semua tu berapa? 68 sifar. Tolak lelaki 238. Kita akan dapat jawapan 6. Dah kira dah. Oh, laju ya. Nanti saya kira dulu betul ke. 68 sifar tolak 238. Jawapannya lah 442 lah. 442. Okey, 442. 442. Ni jawapan dia. 442. Kalau kamu nak kira 65% ni pun boleh juga ni 65 ni. Boleh je nak kira. Dengan cara 65/100 darab dengan 68 sifar. Kamu akan dapat jawapan 442 nanti. Pun boleh juga. Okey, ini kalau kamu pandai darab lah. Kalau kamu ada masalah nak darab, tak payahlah guna. Susah je kan. Guna darab kaedah tolak ini sahaja. Okey, boleh? Faham? Ada yang tak faham sini nak tanya? Okey. Saya ulang balik ya. Untuk jawab soalan ni, kamu kena tahu yang manakah nilai keseluruhan. Cari dulu nilai yang semua tu. Berapa dalam cerita tu, berapa nilai untuk semua? Okey. Kalau dalam kelas tahun 6 rajin, berapakah nilai semua orang? 20? 29 orang. Itulah yang kamu akan gunakan nanti. Kau jangan salah susun pula. Okey. Cikgu rasa sampai di sini saja untuk tajuk hari ini. Untuk minggu depan tajuknya tak tahulah tajuk apa lagi. Saya kena tengok balik
sukatan. Okey, untuk latihan hari ini dengan masa yang ada lagi dalam 30 minit,